Terima kasih Sudin, terima kasih Ramli, terima kasih Aziz. Pakcik berasa bangga di atas kau punya keberanian. Dari mulai ini hari kau bertiga, aku gelarkan pendekar bujang lapu. Pergi mandi ya. Pendekar bujang lapu. Jika sebelum ini filem Bujang Lapuk membawa kita ke masyarakat moden, kali ini filem Pendekar Bujang Lapuk pula telah membawa kita ke masyarakat kampung yang mana penduduknya masih ramai yang buta huruf walaupun telah lanjut usia. Filem ini telah dianugerahkan dengan anugerah komedi terbaik di Festival Filem Asia Pasifik serta Golden Gong di Festival Filem di Kuala Lumpur. Kehadiran pelakon-pelakon hebat seperti Ramli, Aziz dan Sudin merupakan kekuatan filem ini. Turut memberikan lakonan berkesan Mustarjo sebagai pendekar Mustar, Ahmad Nisfu sebagai Taukir Sampan, Ros Syatimah sebagai anak pendekar Mustar serta beberapa orang pelakon pembantu lain yang turut menjajakan filem ini. Pada keseluruhannya, filem ini amat memuaskan dan merupakan salah satu filem komedi terbaik yang diarahkan oleh P. Ramlee baik di Malay Film Production maupun di Merdeka Film Studio. Dari segi lagu dan irama pula, filem ini menampilkan 3 buah lagu di dalamnya seperti Pok Pok Bujang Lapuk, Maafkan Kami dan Malam Bulan di Pagar Bintang. Pembukaan filem Pendekar Bujang Lapuk di JIT Penambang memiliki misteri tersendiri. Kisahnya bermula dengan sebuah kampung kuala yang menghubungkan satu lagi kampung Pinang Sebatang di seberang yang menjadi pengangkutan paling penting ketika itu. Filem ini dibuka dengan babak pembukaan di Penambang dengan diiringi pukulan bengkok, tiupan seruling dan mainan muzik pimpinan P. Ramlee, Sudin dan Aziz. Babak filem ini bermula dengan sampan menghampiri Penambang dalam keadaan Penambang dilihat aman tanpa sebarang masalah. Namun di penghujung babak ini, kita dapat lihat sampan menjauhi Penambang dalam keadaan Penambang kecoh dengan insiden pergaduhan di antara warga Penambang dengan samseng-samseng itu. Di sini kita dapat lihat bahawa P. Ramlee bijak menggunakan ruang yang ada dan beliau menjadikan sampan sebagai subjek membuka dan menutup babak berkenaan. Namun siapakah yang menguasai perkhidmatan yang menguntungkan tersebut? Sudah tentulah Ahmad Nisfu yang digambarkan P. Ramlee berpakaian seperti kolonial British dengan topi serta baju menaiki kereta buatan Eropah. Beliau disifatkan sebagai penjajah British yang dihormati di tanah Melayu. Hal ini dapat dibuktikan lagi dengan kewujudan para pengikutnya yang berpakaian baju putih berbelang seragam seperti tentera secara ringkas. Dengan kewujudan kemudian ini jugalah telah memberikan kita gambaran bahawa mereka inilah bala tentera British yang memperkukuhkan lagi kedudukan British di tanah Melayu. Semasa babak di Penambang telah dipaparkan beberapa isu pada wajah-wajah golongan tua yang dilihat termenung dan tidak memiliki sebarang reaksi atau berinteraksi dengan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Suasana yang berlaku ini seolah-olah memberi gambaran bahawa masyarakat Melayu pada zaman tersebut atau zaman sebelum kemerdekaan tidak berani bangun menentang penindasan penjajah. Satu babak yang mengkritik sikap kaum Melayu adalah babak semasa salah seorang samseng mencuri pisang. Hei, apa ini? Pisang ni. Pisang lah. Hei, pencuri. Kalau nak minta lah, jangan mencuri. Kalau tak mencuri, kita orang boleh kasih lah. Oh, minta kasih. Minta lagi 2. Hei! Setelah dimarahi kerana mencuri pisang, lalu tanpa rasa malu, dia ambil lagi banyak tanpa rasa syukur dengan apa yang ada di tangan yang telah dihalalkan oleh pemiliknya. Adakah ini sikap orang Melayu yang cuba ditegur P. Ramlee atau sikap penjajah yang tak pernah puas mengikis segala isi bumi tanah Melayu? Beralih pula ke babak kemunculan Ramlee, Sudin dan Aziz dengan membawa bungkusan baju, pisau dan sebiji apple setiap orang. Apakah perkara ganjil yang boleh dilihat dalam situasi ini? Cuba kita lihat dari segi latar masa, tempat dan perwatakan mereka yang digambarkan golongan miskin, homeless dan tidak memiliki apapun. Tetapi mereka mampu membeli sebiji apple setiap satu. Kenapakah P. Ramlee tidak menyediakan buah mangga, manggis atau buah tempatan lain yang memang wujud di tanah Melayu, bukannya apple? Apakah itu pelik? Namun apa yang paling menarik sekali adalah babak pergaduhan yang terjadi di Penambang ini dilihat cukup asli dengan kekecohannya yang dibuat oleh warga Penambang yang melepaskan rasa marah semahu-mahunya terhadap kumpulan samseng itu. Babak di Penambang ini turut memaparkan kebangkitan rakyat yang mampu mencetuskan revolusi, namun hasilnya tidak ke mana. Hal ini dapat dilihat apabila warga Penambang yang ditindas telah bangkit melawan apabila munculnya seorang kepahlawanan Melayu yang memakai pakaian dan topi lain dari yang lain mula tegas menegakkan haknya setelah lama bersabar melihat samsengnya sikap penjajah.
Jika diperhatikan, semua orang kampung hanya mampu melihat saja Samsing ini memukul saudara mereka yang jauh lebih tua tanpa berani bertindak dan pengecut. Tetapi apabila Pendekar Mustar berjaya menemukan dua tentera penjajah ini, barulah bangsa Melayu ini bangkit. Lalu mereka semua bersatu mempertahankan hak mereka. Namun apabila Melayu ini dianggap kalah, tiada siapa pun mahu menyokong. Bila tanpa diduga si Melayu ini bangun bangga, mula semua datang mengusap. Malangnya, Pendekar Mustar hanya mementingkan diri sahaja dan bukannya mahu melawan, membela nasib keseluruhan warga di Penambang. Beliau terus beredar dengan sampannya dan meninggalkan warga Penambang yang terus ditindas. Setelah itu, muncul pula 3 watak penting dalam filem ini: Ramli, Aziz dan Suden yang cuba mengikuti Pendekar Mustar serta melawan Samseng di Penambang. Kehadiran 3 lelaki ini telah mencuri perhatian warga Penambang dan akhirnya kita dapat lihat gelombang kebangkitan untuk melawan penindasan. Tidak lama itu, muncul pula watak lelaki Sikh yang tiba-tiba menjadi badang, menolong orang Melayu dan mengamuk dengan membuang mereka ke laut. Apakah ada kaitan Sikh ini dengan sejarah tanah Melayu? Dan apakah sejarah mencatat sesuatu berkaitan bantuan Sikh kepada pertahanan tanah Melayu? Jika kita perhatikan, apa yang menariknya mengenai sikap lelaki Sikh ini ialah tidak pernah mengalah dan berputus asa. Apabila Sikh si barang ini melontar setiap Samseng penjajah ke laut, tidak ada seorang pun Samseng termasuk kolonel tadi naik ke atas jeti untuk berlawan. Tetapi bila dia pula dilontar, si badang Sikh ini terus bangkit bersemangat untuk naik ke atas jeti membantu Melayu. Apakah ini sindiran terhadap sikap Melayu yang mudah jatuh dan susah untuk naik dalam pelbagai perkara? Adakah segala yang berlaku ini disampaikan secara kebetulan atau terancang oleh P. Ramlee? Di sini kita dapat simpulkan bahawa kebangkitan rakyat untuk melawan penindasan sering dikecewakan dengan tindakan segelintir pemimpin kebangkitan yang mementingkan diri sendiri dan mahu memenuhi kepentingan diri sahaja. Namun isu terpenting dalam filem Pendekar Bujang Lapuk ialah kebangkitan melawan kezaliman tidak akan ke mana-mana dan tidak akan memberikan sebarang hasil jika melawan tanpa pendidikan dan akal. Filem Pendekar Bujang Lapuk menonjolkan sikap kekasaran kumpulan Samseng ini yang korup dengan menggelapkan wang tambang, mencuri pisang milik orang ramai, mengamalkan kronisme serta nepotisme dan sebagainya. Aspek pengamalan kronisme dan nepotisme dengan mendahulukan kepentingan peribadi dan keluarga sendiri berbanding kepentingan masyarakat amat berleluasa di Penambang berkenaan. Situasi ini dapat dilihat bagaimana orang ramai yang tidak mempunyai kepentingan terpaksa beratur dalam jangka masa yang lama. Namun apabila ahli keluarga atau kenalan terdekat kumpulan Samseng ini datang, mereka diberikan layanan yang cukup mesra. Malah mereka dibenarkan memotong warisan dan diberikan hak untuk menaiki sampan tanpa perlu beratur seperti orang lain. P. Ramlee dan kutukan serta sindiran terhadap feudalisme sememangnya tidak dapat dipisahkan. Kita dapat melihat yang Samseng ini sangat patuh dan hormat kepada pemilik penambang dan sampan lakonan Ahmad Nisfu. Ahmad Nisfu digambarkan sebagai seorang berbangsa Inggeris dan memiliki status tinggi kerana memiliki kereta. Di sini kita dapat lihat bagaimana kumpulan Samseng ini yang tadinya ganas dan liar memukul serta menghedi orang awam kelihatan tunduk hormat, bercakap penuh sopan dan mencium tangan si kaya. Mungkinkah Ahmad Nisfu digambarkan sebagai penjajah Inggeris dan Samseng menjadi lambang orang tempatan yang menjadi tali barut penjajah? Filem ini juga turut menampilkan elemen hierarki di dalamnya, di mana elemen ini dapat dilihat apabila Ahmad Nisfu memberikan arahan kepada Syarif Dol untuk menutup mulut Pendekar Mustar. Syarif Dol pula menyuruh orang-orang di bawahnya untuk melaksanakan arahan yang diberikan oleh Ahmad Nisfu. Semua rangkaian ini merupakan satu bentuk feudalisme yang wujud di dalam masyarakat kita pada hari ini. Bentuk feudalisme ini juga boleh ditafsirkan sebagai birokrasi yang melemaskan, rantaian arahan yang akhirnya menjerut leher sendiri. Antara babak yang paling kontroversi dalam filem ini ialah babak ketika Ramlee, Aziz dan Suden tiba di Kampung Pinang Sebatang dan melintasi sebuah sekolah untuk orang-orang tua yang dikenali sebagai Sekolah Umum Buta Huruf. Apa yang menariknya, Suden walaupun tidak tahu apa-apa, tetapi dia memiliki tahap keyakinan yang tinggi untuk muncul sebagai watak bodoh sombong, watak yang kononnya mengetahui semua perkara. Perhatikan bagaimana Suden mengaji papan tanda sekolah umum itu sebagai alif, min, nun, waw dan disambung pula dengan alif tendang waw, sarkis. Suden, ini bacanya apa macam bacanya? Alif, mim, nun, waw, alif tendang waw, sarkis dah. Apalah sarkis? Tulis gitu yang panjang bacanya sikit sarkis. Itu yang panjang tu bunga saja, yang sikit tu lah sarkis. Nanti Tulis pakai bunga. habis takkan hutang saya pakai bunga. Mengapakah Suden mengatakan alif, min, nun, waw sebagai sarkis? Padahal umum mengetahui jika huruf hijaiyah itu dieja dengan bacaan Jawi, ia akan memberi maksud sebuah parti politik. Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah kepala otak kau, sekolah kau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua, sekolah budak-budak kecil. Ini diorang malam belajar dengan rimau. Oh, tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Duduk dalam cintuk rumah macam kandang. Malah setelah Aziz dan Ramlee menegaskan itu sebenarnya sebuah sekolah, Suden tetap berdekil dan menganggap Sekolah Umum Buta Huruf itu sebagai sarkis.
Mungkin kerana Sudin berpandangan bahawa sekolah itu hanya untuk kanak-kanak sahaja. Tetapi yang belajar di sini semuanya adalah orang-orang tua. Jadi medan sarkis yang dimasukkan Sudin itu besar maknanya apabila melihat orang-orang tua dilatih dan kemudiannya menjadi jinak. Apakah orang tua-tua ini menjadi satu lambang kepada doktrin Inggeris yang mencucuk ke jiwa Melayu tanpa sedar? Ini dapat kita lihat kemudiannya apabila Pak Abu menyebutkan huruf M walaupun di sekolah berkenaan hanya mengajar tulisan Jawi sahaja. Pun begitu, terdapat banyak persoalan yang menjadi isu di dalam babak ini dan ianya telah menjadi pertikaian pelbagai pihak. Malah ada yang menganggapnya sebagai satu usaha untuk menjejaskan karya P. Ramlee dengan menggunakan elemen politik murahan, dan ada yang menganggap watak-watak di dalamnya cuma sekadar menunjukkan hiburan semata-mata serta tidak merujuk kepada mana-mana organisasi politik. Di dalam buku tulisan sastrawan negara Datuk Abdullah Hussein Seniman Agung P. Ramlee terbitan Karangkraf 1984 ada mencatatkan peristiwa di sebalik dialog tersebut. Maka kita sebagai penonton mungkin memiliki pandangan tersendiri, dan bagi yang dapat menilai sisi kritikan dalam setiap filem-filem P. Ramlee, kita mungkin akan dapat menangkap sesuatu daripada apa yang diungkapkan di dalam filem ini. Filem-filem P. Ramlee tidak lari daripada sindirannya terhadap golongan feudal. Hal ini dapat dilihat pada adegan membaca surat Cikgu Ros apabila Aziz menyebut dalam nada syairnya. Sekali syair. Syair. Baca. Apa dia kata? Al-Kisah Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah Tayyib. Sun Kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Kita. Walaupun sindiran ini bukanlah dibuat secara nyata, namun ianya dilihat sebagai satu satira yang menyentuh mengenai golongan feudal. Isu yang paling jelas sekali ingin ditunjukkan adalah tentang sikap sekelompok masyarakat bodoh sombong, buta ilmu dan berpura-pura tahu semuanya. Cuba lihat pula dalam babak ketika bujang lapor ini membaca surat Cikgu Ros. Masing-masing cuba mengaku pandai membaca, bunyi Arab, bunyi syair dan tidak berbunyi langsung. Mereka bertiga memberikan alasan ini kepada Aini, iaitu pembantu rumah Pendekar Mustar, yang terkejut melihatkan ketiga-tiga mereka tidak pandai membaca. Walaupun sebenarnya mereka memang tidak pandai membaca, tetapi sombong dalam diri dan ego masih menebal. Pada adegan di dalam bilik tidur bujang lapuk, Pendekar Mustar telah memperkenalkan mereka dengan peralatan muzik. Tetapi bujang lapuk yang bodoh sombong itu tetap seperti biasa menunjuk pandai walaupun mereka tidak tahu apa-apa. Dalam babak Pendekar Mustar ingin mengajar bujang lapuk ini bersilat dan membacakan jampi, bujang lapuk ini gagal mencatatkan jampi itu dengan betul dan masih berdalih dengan menunjukkan kepintaran masing-masing. Namun Pendekar Mustar pantas menyelamatkan mereka untuk dihantar ke sekolah. Kesannya mereka berjaya muncul sebagai manusia celik. Filem ini telah mengangkat golongan wanita sebagai golongan yang lebih cerdik berbanding golongan lelaki. Kita dapat lihat bagaimana P. Ramlee telah menunjukkan golongan wanita berkhidmat sebagai guru di sekolah umum buta huruf. Aini walaupun seorang pembantu rumah tetapi pandai membaca, dan yang tidak tahu membaca majoritinya ialah lelaki. Secara tidak langsung, filem ini telah menunjukkan kehebatan dan keupayaan wanita sebagai golongan yang lebih berpendidikan dan maju. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal juga. Huruf ini sama dengan huruf Jim. Ya. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai kunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Coba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Pula, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Huruf H. Dalam babak pertemuan di antara bujang lapuk dengan Pak Abu dalam kelas merupakan pertemuan bujang lapuk dengan diri mereka sendiri. Dengan kata yang lain adalah pertemuan dua manusia bodoh sombong. Pak Abu mentertawakan bujang lapuk dan kemudian giliran bujang lapuk mentertawakan Pak Abu. Jika diperhalusi, Pak Abu dan bujang lapuk memiliki sikap yang sama dan mereka tidak sedar mentertawakan diri sendiri. Sikap buruk masyarakat yang suka memperlekeh kelemahan orang lain. Dalam babak semasa bujang lapuk dikehendaki menjalani latihan mengasah ilmu persilatan, mereka telah diminta oleh Pendekar Mustar untuk pergi ke tiga tempat. Ramlee di kawasan tanah perkuburan orang mati, Aziz di kawasan perigi buta dan Sudin di rumah kosong yang sudah ditinggalkan orang. Di sini kita dapat lihat bahawa P. Ramlee cuba menunjukkan sebab musabab yang menghalang seseorang manusia untuk maju dan mencapai matlamat hidup. Perkara pertama yang dimasukkan ialah masyarakat sekeliling. Aziz gagal setelah dihalang oleh masyarakat setempat. Lihatlah sikap negatif wanita-wanita di perigi buta itu.
hanya mengumpat dan memburukkan orang lain. Ini ialah sikap yang sudah tentu menghalang perkembangan sesebuah bangsa. Kedua ialah diri sendiri. Student telah gagal kerana diganggu oleh kuasa yang kita sendiri tidak tahu dari mana. Walhal, student hanya dengan dirinya sendiri dan perasaan itu yang membawa kegagalan kepadanya. Sekiranya student mampu bertahan dan menjauhi sikap takut itu, sudah tentulah kejayaan boleh dicapai. Ketiga ialah anasir luar atau kuasa asing. Ramli pula telah gagal kerana diganggu oleh sekumpulan hantu Jepun dan beliau tidak dapat memendongnya secara bersendiri. Ini kerana cubaan yang dimasukkan oleh pendekar Mustad ialah masyarakat, diri sendiri dan anasir luar. Itulah di antara mesej-mesej tersurat dan tersirat yang boleh kita perhatikan di dalam filem ini. Filem ini sebenarnya menyimpulkan tentang kepentingan pendidikan untuk penindasan yang wujud dalam masyarakat. Jika mahu melawan, melawanlah dengan ilmu.